Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman laduni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah perkataan dia dan bahagi yang keduanya itu makna kata Syekh wan nau'usani situ wan nau'usani khabaru rasul al-muayyadu bil mu'jizati. Dan bahagi yang keduanya, yang kedua daripada gapo ni, mari-mari bahagi yang kedua. Lo ni kita duk ngecek sebab ilmu bagi makhluk ni ada tiga. Makhluk mendapat ilmu, dapat pengetahuan melalui tiga cara. Pertama melalui panca indera. Satu-satu makhluk tahu benda ni pedas, panas, sejuk, masing, manis kerana dia ada panca indera. Orang tahu benda ni lembut, licin, tahu warna putih, hijau, kerana ada panca indera yang lima. Maka panca indera menghasilkan bagi makhluk itu ilmu. Kedua, khabar yang benar. Khabar yang benar ataupun cerita yang benar. Ni tajuk kita duk bahas lah ni, tajuk cerita yang benar. Khabar yang benar terbahagi kepada dua. Pertama, khabar mutawatir. Kedua, khabar ni. Apabila khabar ataupun hadis itu cerita sama ada Al-Quran ataupun hadis melalui mutawatir, bahkan kalau cerita bukan Quran pun tapi dah mutawatir, maka tu juga menjadi sumber ilmu. Seperti cerita-cerita dulu, sejarah-sejarah dulu, yang masyhur dah cerita dia. Seperti contohnya lah, kita tak pernah pergi Amerika. Orang tahu belakang Amerika, orang duk cerita kepada kita mengenai Amerika. Maka Amerika wujud di atas muka dunia ni, kita dapat ilmu tu kerana khabar ni terlalu mutawatir. Kedua, khabar mutawatir ni apa dia? Dan bahagi yang keduanya khabar Rasulullah yang dikuatkan dengan mukjizat. Khabar dan dikuatkan dengan mukjizat.
cerita-cerita Nabi dan disertakan dengan sokongan daripada mukjizat. Yakni khabar, cerita yang keluar daripada lidah Rasulullah yang menunjuk kebenarnya Rasulullah. Koyak cerita mengenai kebenaran Rasulullah. Maka bukti orang kafir selalu tanya kepada Rasulullah. Mu dakwa mu ni wakil daripada Tuhan. Okey, mana buktinya? Wakil pada Tuhan mesti hebat. Tak biasa-biasa. Wakil raja pun bisa dah. Kalau wakil daripada Tuhan, mesti kena ada bukti dia. Maka tunjuk bukti. Ini mukjizat. Dengan perkara yang mencari ke bagi adat. Apa maksud benda yang mencari adat? Benda yang mustahil adat. Bukan mustahil akal. Kerana mustahil akal tidak akan berlaku sama sekali. Sehingga ke mukjizat pun tidak berlaku. Keramat wali-wali tak boleh nak buat benda yang mustahil akal. Contohnya satu keramat, satu mukjizat nak buat ada dan tak ada dalam satu masa. Mana boleh, mustahil ada dan tak ada. Nak buat benda tu bergerak dan tak bergerak dalam satu masa. Tak boleh. Maka Tuhan pun tak buat benda mustahil. Nak buat benda mustahil kerana benda ni dihukumkan mustahil. Mustahil ni benda tidak akan ada sama sekali. Kalau benda itu boleh diwujudkan, benda itu bukan mustahil. Cuma dia masih belum ada lagi, dia hukumnya harus saja. Maka mukjizat adalah benda yang mencari ke adat. Adat ni kebiasaannya. Biasanya tak berlaku tetapi berlaku. Biasa pokok duk senyap lagu tu. Tetapi apabila Rasulullah pegang pokok tu, ajak dia, pokok tu jalan cap perak. Katanya di dalam Al-Busiri, dalam Burdah dia kata, apabila Rasulullah pegang pokok, maka dia tarik marilah pokok itu berjalan seperti satu garis khat yang dulu. Perkara yang mencari bagi adat menunjuk ke akal benar ia pesuruh Allah. Betul dia Rasulullah. Maka kita percaya. Ya, kerana dikuatkan oleh mukjizat. Wa huwa mujibun lil ilmi istidlali. Ada wa situ ke? Ada wa. Istidlali rasa. Tak ada wa. Ilmi istidlali wal ilmi sabiti bihi. Yudahi bihi. Yudahil ilma sabit bidarurati fitayakuni wasabati. Dan iaitu khabar Rasul itu mewajibkan bagi pengetahuan yang bangsa mengambil dalih. Semua maklumat Nabi buat saat ni, khabar yang dikuatkan oleh mukjizat itu, kenapa menjadi hujah juga? Boleh kita buat ilmu kepada kita. Kerana khabar itu mewajibkan bagi pengetahuan yang bangsa mengambil dalil. Kalau orang tu ambil dalil, tak jadi ilmu juga. Khabar-khabar ni. Tapi khabar mutawatir, mikir tak mikir pun, tak payah mikir. Kena terima juga guana-guana. Itu panggil khabar mutawatir. Manakala khabar yang tidak mutawatir, macam khabar yang dikuatkan oleh mukjizat, kena mikir sikit. Baru boleh ada ilmu dengan khabar tu. Tapi kalau khabar tu mutawatir, mikir kau, tak mikir kau, kena terima. Seperti orang duk kata mereka, kita tak mikir pun. Tahu. Kaabah ni petok, Demo dia mikir. Tahu orang cerita gitu belaka. Orang mikir, orang tak mikir kau, buat kajian kau. Tetapi kalau khabar ni, dia kena mikir sikit. Barulah khabar yang dikuatkan oleh mukjizat, barulah jadi sumber ilmu. Yakni dengan tilik pada dalil yang demikian itu. Seperti dikatakan ini khabar orang yang sabit pesuruhan dengan mukjizat. Maka tiap-tiap khabar yang sabit dengan mukjizat, maka adalah khabar sabit sadiq qat'an. Setiap cerita yang dikuatkan oleh mukjizat, maka benda itu sabit tetap betul qat'i. Kerana dikuatkan oleh mukjizat.
Nabi kecek mengenai kiamat, Nabi kecek mengenai gapo-gapo. Apa kita buat benda itu sumber ilmu? Kerana Nabi tunjuk dengan mukjizat. Ada qarinah dia, ada benda yang menguatkan benda itu sehingga kita boleh buat pegang, buat dalil. Kalau khabar mutawatir, orang kecek gitu belaka. Bukan kata hak Nabi kecek, orang kafir kecek. Misalnya ada dekat sejuta orang kafir mari nak cerita, kata negara Jepun ni ada. Oh, kita terima, tak payah mikir-mikir. Tapi kalau seorang kecek, sekalipun Nabi, ya kena ada dikuatkan oleh mukjizat. Nabi lah. Maka apabila dikuatkan mukjizat, maka maklumat dia jadi sadiq qat'an. Mesti betul. Maka hasillah ilmu kita dengan khabarnya itu sadiq qat'an juga. Maka apabila maklumat tu jadi betul, kita wajib kena terima juga maklumat yang betul tu. Dan ilmu yang sabit dengan khabar Rasul itu menyerupa dengan ilmu yang sabit dengan daruri pada yakinnya. Maka ilmu sekalipun Nabi seorang yang kecek tapi dia guna mukjizat dia menguatkan khabar cerita dia, maka kedudukan dia sama taraf dengan mutawatir juga. Apa dia? Daruri yakin. Ini perbahasa dalam ilmu tauhid. Kerana sumber nak dapat maklumat ni banyak. Dan pada tetapnya, yakni khabar, dan pada yakin dan tetapnya. Sabit dah ilmu tu dan yakin dah ilmu tu. Yakni khabar Rasul dan khabar mutawatir itu keduanya hasil yakin dan jazam. Ni bukan dalam ilmu mustalah hadis dah. Mustalah hadis mutawatir saja, jazam, ilmu daruri, yakin qat'i. Manakala hadis apa peringkat ahad ke apa dia, tidak yakin ke apa dia ni. Hak ni perbahasa di dalam kitab tauhid kata lagu ni. Maka khabar seorang pun tetapi dikuatkan dengan mukjizat, kedudukan dia sama dengan khabar mutawatir, cerita dia. Jazam dan putus dan hanya perceraian di antara kedua, yakni perbezaan. Perceraian ni maknanya perbezaan antara keduanya, di antara khabar mutawatir dengan khabar mutawatir ataupun daripada ilmu sabit daruri itu dengan khabar Rasul tu hak mana beza dia apa dia? Bahawasanya ilmu yang hasil daripada khabar Rasul itu tiada hasil melainkan bagi orang yang ahli istidlal. Kalau orang tak cara tak boleh ilmu. Kena mikir sikit. Dan ilmu yang hasil daripada khabar mutawatir itu tiada disyaratkan baginya istidlal. Tak payah cari dalil, tak payah mikir, pakai terima sahaja. Kalau khabar tu kena mikir. Apa khabar ni kita percaya? Sebab dia mari mukjizat ke? Apa kaitan mukjizat menyebabkan kita percaya pada perkataan dia? Sebab dia ni kata wakil daripada Tuhan. Apabila wakil daripada Tuhan, maka dia kecek gapo-gapo, dia kata Tuhan sokong dia dengan cara beri mukjizat. Oh, jodoh. Jadi dia kecek tu betul. Kerana dia disokong oleh mukjizat. Mukjizat ni dari mana? Allah Ta'ala sokong. Berarti apa yang ia kata tu betul. Kena mikir sikit. Barulah benda tu jadi ilmu. Manakala khabar mutawatir tak payah mikir, pakai dengar pun. Gitu ya tu panggil khabar mutawatir. Amal aklu. Ni benda yang ketiga yang sumber bagi ilmu. Fahuwa sababul ilmi aidan. Wa ma sabata minhu bil badihati fahuwa daruriyun. Kal ilmi bi anna kulla a'zamu min juz'ihi wa ma sabata bihi istidlalu fahuwa iktisabiyyun. Amal aklu. Adapun sumber ilmu yang ketiga, kita ayat dah. Makhluk ni dia dapat ilmu pertama melalui panca indera. Kedua melalui khabar yang benar. Khabar yang benar dia buat bagi dah ni. Ketiga melalui akal. Tiga benda ini menyebabkan manusia dapat ilmu. Jangan buat kodok. Kalau hok payah sikit penuh selalu. Dan ada pun akal. Lepas ni payah lagi. Nak mengaji kitab Durusami sangat. Dan ada pun akal, maka iaitu sebab bagi pengetahuan pula. Dan barang yang sabit daripadanya daripada akal dengan nyata.
Dengan nyata badihah ni, akal fikir lagu tu dah. Nah, maka akal ni yang mikir dua tahap. Pertama, satu benda maklumat yang sangat mudah. Tak perlu fikir. Seperti satu dengan dua. Kok mana banyak? Dua. Automatik. Fikir mikir. Satu dengan dua. Jadi, benda tu terlalu mudah. Mikir kok guna akal? Ya. Tetapi dia panggil doruri. Benda spontan boleh jawab. Ada peringkat akal nak dapat ilmu ni kena mikir sikit. Itu dia panggil kasbi. Jadi akal peringkat doruri ni orang gila pun ada. Ayam dengan ikan mikir seminggu. Dok tentu dah ayam sedap pada ikan. Nyepak dengan awi makan nasi. Tentu dah tak payah mikir. Padahal guna otak juga deh. Badihi, spontan orang. Peringkat akal setara tu. Akal peringkat kedua nak dapat ilmu dia kena mikir sikit. Ni kata daripada dengan nyata. Nyata ni panggil badihah. Asas terjemah daripada badih ni maknanya benda yang terlalu mudah. Maka itu dinamakan doruriyum. Ilmu akal doruri panggil. Dapat ilmu secara doruri saja. Ia panggil secara spontan, secara automatik kita panggil. Seperti kita mengetahui dengan bahawasanya kul itu lebih besar daripada juzuknya. Kul ni seluruh. Juzuk ni sebahagian. Orang tanya, seluruh dengan sebahagian, hak mana besar? Oh tentu lah. Kek sebutir, wisuku, hak mana? Oh, kek sebutir lah. Jadi orang tahu belakang benda-benda lagu tu tak payah fikir. Maka hak ni panggil ilmu yang kita dapat melalui akal secara doruri. Nah. Dan seperti satu terlebih, satu itu setengah dua. Satu separuh daripada dua dah. Satu separuh daripada dua. Tu standard orang faham belakang dah. Dan kurang daripada 10. Nah, kau perlu lagi kecek. Memang betul dah lah. Nah, maknanya satu ni kurang daripada 10. Dan separuh daripada dua. Bukan kata memang ya separuh pada dua, tapi banyak pada 10. Salah tu mikir lagu tu pelik. Mikir padahal mudah-mudah selajak lah tu. Tapi tahu pok ni mengira lagu mana. Dan barang yang sabit dengan mengambil dalil. Ni pula. Kena mikir sikit. Yakni dengan nazar, perhati. Perhati dengan fikir. Kalau tengok saja dipanggil ra'ah. Tengok. Tengok seputung-putung kayu. Tengok. Itu dipanggil ra'ah. Kalau tengok dengan perhati. Waktu dipanggil nazar. Sebab tu kita orang jatuh kena tunduk. Apa dia? Pandangan kita, nazar kita. Hai ikut kata dah. Apa? Tutup pandangan. Nazar, basar kita dah. Maka basar ni tengok dengan perhati. Kalau ro'ah tengok gini, tak ada perasaan tengok. Ro'ah tengok semata-mata tanpa berfikir. Kalau nazar basar ni tengok dengan perhati. Dengan perhati. Maka itu dinamakan kasbi. Ilmu yang dapat melalui akal dengan fikir dipanggil ilmu akal kasbi. Seperti dihukum ke alat ini baharu. Akal pun mikir. Alat ni baru kau dok? Ya, alat ni baru. Semua orang kau dok faham alat ni baru? Dok semua. Kecuali dia mikir juga. Apa hal ni baru Ambo tanya cik ambo kata gini dah. Cik ambo kata lagu ni ya coding tak ada permulaan. Kita yang hak barunya duk saling-saling mati hidup ni kita. Alah ni bagi lama dah. Ya tepat bekas kepada makhluk ni. Dah mikir lagu tu. Bekas dia lama dah. Hak isinya isi dia ya duk saling makhluk ke apa pokok kayu. Benda tu alah tu. Sekali mikir. Tapi kalau orang pandai mikir sikit, tak kena lagu tu. Tengok kata. Maka dapat ilmu kalau fikir dipanggil ilmu akal kasbi. Sebab kita melihat ia berubah-ubah. Apa maksud berubah? Ada orang faham berubah tu bergerak. Tak. Lepas tu kalau benda tak gerak, tak panggil berubah. Bukan makhluk. Gelas ni tinggal boleh seminggu. Gerak. Tak gerak. Lepas tu kita nak panggil makhluk tak? Sebab dia tak bergerak ni. Berubah tu bukan makna bergerak. Berubah tu maknanya daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada. Tu maksud berubah. Takrif berubah. Kerana tak ada kepada tiada. Okey. Belah ni dulu ada tak? Tak ada. Sekarang ada. Dia makhluk. Lepas tu dia ada pula. Lepas tu dia akan tak ada. Ya. Dia berubah daripada ada kepada tak ada.
Bapa anak dipanggil baru. Tadi anak berdiri. Ada berdiri tak ada. Sekarang duduk dah pula. Ada duduk pula. Lepas tu tak ada pula duduk. Berdiri pula. Jadi manusia ini berubah daripada ada kepada tiada, tiada kepada ada. Tu maksud berubah. Bukan ke bergerak. Jangan faham berubah. Ubah kat tempat duduk. Suruh gerak. Bukan gitu. Bukan maksud bergerak. Jadi kalau benda tak bergerak tak panggil. Gitu nah. Maka tiap-tiap yang berubah itu dihukum ke baharu. Setiap benda yang berubah itu kita hukum ke benda baru. Bapa kita hukum ke benda bergerak, benda baru. Takut dia ayat dulu lagi duk gerak aja. Ingat. Gerak, contohnya gerak ke itu boleh bergerak. Setiap-tiap yang berubah, setiap orang yang berubah daripada tiada kepada ada. Macam sana nah, berdiri. Lepas tu duduk pula. Baru semacam mana. Lepas tu netel pula. Baru menetel saat ni. Lepas tu baru mati je. Baru hidup je. Baru ada. Baru buruk. Baru pecah. Baru hidup. Baru lahir anak. Baru. Berarti sebelum ni dia berubah. Berarti dia sentiasa menerima keadaan baru. Maka benda yang menerima keadaan baru dipanggil benda tu baharu. Comelnya. Baru beli kau. Barang ni baru. Lah semua sifat baru bagi dia. Baru metah. Kalau barang buruk, kita nak panggil barang baru. Barang lama dah ni. Tak ada ciri-ciri baru pun. Maka benda yang satu zat yang melazimi sifat baru, kita panggil benda baru. Saya benda baru. Sebab sifat saya baru berlaku. Betul baru, lihu baru, makan, baru minum, baru berlaku. Maka zat kita juga benda baharu. Tuhan buat apa benda koding? Sebab dia tak ada permulaan. Dia tak ada benda berubah kau bertukar. Sebab dia Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berpindah. Bukan Tuhan duduk atas, turun bawah, pergi kanan, pergi kiri. Buat kerja penat sungguh kata. Time doa duduk unggal kat atas. Time semaya kena duduk depan. Time sujud duduk dalam tanah. Kerja apa lagu tu Tuhan. Jadi Tuhan tu jadi berubah-ubah. Maka apabila kalau kita kata Tuhan tak boleh turun naik. Kerana kalau dia tahin dia turun, dia baru turun. Sudah ada sifat baru pada zat dia. Maka dia jadi benda baru ketika dia bergerak tu. Tu maksud dia. Masalah tu. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu itu ada kalanya tasawur. Bukan tasawuf. Tasawur. Tergambar. Semata-mata kita tergambar satu benda, itu dah ilmu dah bagi kita. Dia mau kenal kereta. Rasa? Kenal. Tergambar dah. Kita tergambar kereta. Okey? Ilmu dah tu. Kedua, dan ada kalanya tasdik. Tasdik ni martabat kedua. Kita tak boleh tasdik kecuali kena tasawur dulu. Hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Kita nak hukum ke satu benda, mesti tergambar dulu benda tu. Kalau orang tanya, lagu mana hukum makan kereta api? Kita tak tergambar lagi kereta api ni. Kita ingat macam burger ke apa dia. Kita hukum ke boleh makan kereta api. Orang pakak suka kah. Sebab apa? Bodoh sungguh. Kereta api tak aja tengok. Tak tergambar kau kereta api ni kan. Tak tahu macam burger. Salah. Tasawur salah. Tak melahirkan ilmu. Tasdik salah lalu. Biar kita faham tasawur. Kecek bak gapo. Makan kereta api. Kereta api besar mustahil. Adaknya orang tak makan kereta api. Tak tahu dia mau adik-beradik siapa dia. Mau boleh makan kereta api. Baru kita faham. Barulah hukum hakal tu benar. Lah ni hodok hukum hakal ni dia tak tergambar tu. Kakah tu gapo dia dulu. Hak tu jadi hukum kose-kose. Kerana dia sendiri tak faham. Dia panggil komponen. Dalam soalan tu. Misalnya dia kata gini. 3 ayat perkataan tak faham. Perkataan ni gapo dia, gapo ni. Sudah hukum akal jadi kocak-kacik. Dan ada kalanya tasdik. Ni dalam mantik. Mantik tajuk pertama bab ilmu mesti tasawur dan tasdik. Apa pula kena ngaji mantik? Kerana kita ni ke hayawanun natik. Manusia benda hidup yang boleh berfikir. Natik ni
boleh berfikir. Haiwan ni benda hidup, bukan haiwan. Oh, ada itu terjemah haiwan yang boleh bercakap. Sudah. Haiwan ni bukan terjemah binatang, asal daripada kalimah hayah, hidup. Kan kita benda hidup. Ada benda tak hidup, tetapi dia membesar. Batu. Dia tak ada ruh, tak ada apa, api besar. Pokok. Hak paling tinggi sekali, ada ruh macam kita. Ruh dan membesar. Ada benda hidup, nampak macam hidup, tapi dia tidak ada ruh. Ada benda tak hidup, tak apa. Putung kayu, staging. Kau ada tengok, beli saya, beranak dah staging tu. Tak payah pakai beli so. Tak ada. Maka makna tasawur itu, mengaji, benda payah sikit, belajar dengan benda payah. Kalau tok guru tua dia baca, dia tak paling pun kita faham ke tak faham. Dia baca ya, dia kecek sore buang. Anak ni habis ring 20 ni nak suruh mudah bahasa dia. Kalau ngaji dengan tok guru tua, capur dengan suara dia lagi kan. Wali yang boleh mengaji. Orang lain tak boleh mengaji, payah. Dah lah ilmu tajuk payah dah. Dia pula kecek payah pula. Koholah payah 2-3 kali payah. Ada kalanya tasdik, seluruh tu baca dah tu. Maka makna tasawur itu. Gapo dia makna tasawur? Bukan tasawuf dah. Tasawuf ni. Tu tasawuf. Tasawuf tu. Itu mendapat kejadian sesuatu. Mendapat maknanya idrak. Faham mengenai kejadian sesuatu dengan tiada dihukum ke atasnya dengan nafi atau isbat. Yakni kita tergambar satu benda semata-mata dia saja. Seperti orang sebut kereta, ya kereta. Sebut rumah, sebut Zaid, sebut gapo. Kita faham gapo dia benda tu. Okey, tanpa kita hukum ke satu benda. Hukum ke lagu mana? Zaid pergi ke sekolah. Ni ada hukum dah. Ada hukum dah. Kita mensabit ke Zaid pergi ke sekolah. Hak tu tasdik dah. Tapi kalau semata-mata sekolah, tu tasawur semata-mata. Zaid. Seperti kita tasawur makna alam ini. Kita tergambar makna alam itu, apa dia? Iaitu tiap-tiap yang mawujud, yang lain daripada Allah. Setiap benda yang ada di depan mata kita ni, hak wujud, sama ada wujud khariji ni, wujud khariji. Maka itu adalah alam. Alam khayal. Alam khayal. Tak wujud ke alam khayalan ni? Untuk ngoyal. Pas khayalan tu siapa dia buat? Kau tak wujud ke alam mimpi, alam goni, alam bunia. Ada macam-macam alam. Saya tak pernah tengok. Ikut mung bukan Tuhan, mu tahu gapo, mu tahu sijemu ya. Kerja Tuhan mu tanya alam ni saja ke? Alam dunia ni saja ke? Alam lain tak ada ke? Terlalu sepik mu kata Tuhan ni setara tu dah. Alam macam-macam, alam jin, alam gapo, macam-macam hok kita tak faham lagi. Maka setiap benda yang wujud selain daripada Allah, zat Allah, nama Allah dan sifat Allah itu adalah alam dipanggil. Sekalipun Nabi Muhammad, maka dia masuk dalam kategori alam. Ya. 3 ni adalah qadim selain daripada tu alam, benda baru berlaku. Arah ko alamul ni yakni alam atas muka dunia ni. Alam hok kita. Siapa kepada langit yang pertama tu alamul. Atas pada langit pertama alam malakut dipanggil alam malaikat. Siapa kepada alam hok malaikat Jibril boleh lalu, lepas tu tak boleh lalu dah. Maka dipanggil alam malakut. Ada orang hidup dia duk main alam mulk saja. Duduk tengok alam ni lah. Suhu pandai dia kalau buat alam ni. Dan masa pergi Geneva. Geneva. Masa pergi apa dia? Ikutlah nama mana-mana Manchester masa pergi. Masa pergi kenal belaka alam mulk. Alam malakut biasa pergi? Tak biasa pergi. Kena orang biasa pergi alam malakut. Ada orang biasa pergi alam malakut, tengok malaikat, tengok kuasa dia lah. Lepas pada tu naik daripada alam malakut, malaikat tak boleh naik, dipanggil alam jabarut. Alam ni malaikat tak tahu juga. Alam jabarut, alam ketuhanan. Nabi Muhammad naik. Atas pada alam jabarut dipanggil alam lahut. Hak ni tak siapa berlaku kecuali Nabi kita. Naik dengan jasad-jasad ketika malam Isra dan Mi'raj. Alam mulk dia litah, alam malakut dia litah, alam jabarut dia litah,
Alalahu ya ada, alayahu macam-macam ala. Kok kita tak faham lagi. Nah, ala tu bersunyi-sunyi makhluk tidak ada. Ya ada perikat kejadian dia. Ala kejadian tu Kejadian tu lagi. Kejadian tu lagi. Nah. Dengar kok Wahabi selok lah Wahabi. Tuh, maksud Allah. Maka makna tasdik itu iaitu saat ni makna tasawuf. Yakni tergambar satu benda ataupun kejadian makhluk tergambar. Kita sebut kereta, ya tergambar dah. Sebut kau ni. Halal ikutlah halal ni, ikutlah apa-apa dia. Sebut pintu, kereta, apa dia, malaikat. Malaikat nak tergambar ke mana? Tapi kita fahamlah malaikat tu apa dia. Dia panggil tasawuf dah. Maka makna tasdik itu iaitu mendapat ke kejadian sesuatu serta kita hukum ke atasnya dengan nafi atau isbat. Kita kait ke dia dengan satu benda. Seperti kita kata alam ini baharu. Alam kita faham. Tapi apabila kita kata alam ini baharu, kita hukum ke sesuatu kepada alam ni. Yakni kita hukum ke keadaan dia baru. Ni ilmu peringkat kedua naik sikit. Tasdik dia panggil. Maka untuk mendapat ilmu tasdik kita kena faham alam tu gapo, baru tu gapo. Baru kita boleh kait dua ni. Betul. Betul alam ni baru? Ya betul. Kalau kita kata alam ini koding. Tak betul. Buat apa pula? Sebab koding ni hangpa faham makna gapo dia. Tak leh nisbah pada alam. Tak leh hukum kepada alam. Hak boleh hukum kepada alam baharu saja. Habis dah tu selu, tak tahulah, tak boleh lagi kena makan wabah pok ni. Dan ini bukan koding. Alam ni bukan koding. Kita sabit ke baharu, kita nafi ke koding. Dan bahawa hukum itu wallahu alam. Nah, apa nak rebah dah tu. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tersayang potong kuku. Nabi potong kuku hangpa tak tahu lagu mana. Cuma disebut dalam kitab, ulama-ulama fiqh sebut Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad, cara sunat memotong kuku dah. Ada banyak riwayat. Ada pendapat Imam Ghazali pun ada. Pertama kerak kuku gini. Start sini. Start alik kanan dia. Tup. Ni tangan kanan. Tak kerak gini. 1 2 3 4 5. Ni pendapat Imam Nawawi. Alik kiri pula start kanan dah. Habis 5 kuku. Ni pendapat Imam Nawawi. Pendapat kedua, bahagian tangan saja. Kerak kuku gini. Kok kanan kok start? Tak kerak ni. Ambil ni pula. Ya gini. Start sini. Kerak kuku sini. Habis di kuku kanan. Pendapat kedua. Pendapat ketiga Imam Ghazali lagu ni. Kerak kuku sok ni dulu. Hak ni dulu, hak ni dulu, hak ni dulu, hak ni dulu. Ada? Maka tindih tak ni? Hak ni dulu, hak ni dulu, hak ni dulu, hak ni dulu, hak ni dulu. Begini sama. Berapa jadi? 3 dah deh. Kaki supur. Daripada ujung kaki sampai ujung tu. Tu cara sunat kerak kuku. Ya ada baca dia. Malah sebut takut Wahabi komen pula. Suhu telajuk dah hamba ni. Kalau kita tertinggal sengaja tinggal baca selawat kepada Nabi ketika tahiyat awal, adakah masih sah solat kita? Ya. Kerana baca selawat tahiyat ini adalah sunat ab'ad sahaja. Kita tinggal langsung tahiyat pun tak apa, tinggal selawat lagi-lagilah boleh. Tapi moleknya sujud sawi. Ustaz ni soalan ni saja-saja dia tanya kali. Ustaz, apa maksud ustaz kata nak pelepuk kepala ahli hadis? Kok kata yakin dalam video ustaz sebelum ni lah.
Adakah maksud ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi? Dok siapa dia nak pelepuk kepala Imam Bukhari-nya. Nah, isu dulu ni amo nak pelepuk kepala Wahabi lon ni lah. Kok ngaku bisa telajuk nah, nak pelepuk kepala popok dia lah. Bukan maksud nak pelepuk kepala Imam Bukhari. Guna sabuh deh. Tak masuk akal lah. Ada kata anu ni kata nak sekeh kepala Imam Bukhari. Bila masuk kenyataan amo kata lagu tu nya. Ahlu hadis ini ahlu ahli hok jahil ni lah hok mendakwa ni. Ke ambo dok kecek mengenai Wahabi ke. Nah, kau mengenai Imam Bukhari. Nah, saja nak suruh-suruh sikit nah. Orang lo ni ke gila suruh. Adakah benar kalau kita menangis kerana kehilangan seseorang itu tanda kita tidak reda dengan ketentuan Tuhan? Tak. Nabi anak dia meninggal dia menangis. Cucu dia meninggal dia menangis. Nah, maka adakah apabila Rasulullah menangis sahabat cuek, ya Rasulullah, apa jerit? Tak reda ke? Maka Rasulullah jawab kata, air mata ini adalah rahmat. Tak salah kita mengeluarkan taing kita sedih. Kerana orang yang taing sedih tak mengeluarkan air mata orang ni kerah hati. Maka kita keluarkan air mata tak apa. Cuma hati kita, mulut jangan kecek benda tu Tuhan tak reda. Royak ya Allah Tuhan aku matilah aku kalau anak hamba mati tak reda. Ai mulut jangan kecek. Nah, kami kita akan kata kecuali apa yang diredai oleh Allah Taala. Mulut sebut innalillah, cuma air mata mengalir itu tak apa, tak ada masalah. Tak menunjukkan kita tidak reda. Nah, saya nak tanya air basuhan najis, arnak yang terpecik di pakaian kita. Kita boleh bawa solat ke tak? Tak boleh lah. Air campur dengan najis jadi najis lah. Kalau kita yakin, kalau tak yakin, maka hukum dia tak wajib basuh, tak jadi najis. Kalau yakin apa air campur najis tu pun ngecik kena baru. Beza ilham daripada Allah dan mainnya syaitan. Macam mana kita nak bezakan? Beza dia kita tengok di syariat. Lainlah orang dah siapa dah halal iblis, halal syaitan, halal misal, halal boleh tengok dah. Kakak ni mari ilham kat aku, ping napa tawa. Ni kita tak nampak. Kadang-kadang dia suruh mari pakai jubah. Kadang-kadang dia suruh mari ngaji hadis. Kadang-kadang dia suruh mari ngaji tafsir. Ingat macam agama dah apa? Ngaji kerana nak piti, nak gapo, nah. Ngaji kerana nak berdebat dengan orang. Setan belaka dah tu. Maka nak kena ilham setan, ilham gapo, kita tengok dengan syariat. Nah, tengok arah Tuhan kata. Aku buat lagu ni betul ke tak? Kalau sekalipun dengan rupa ibadat pun, ni tak boleh ni. Tipu setan belaka. Nah. Sebab tu Imam Ghazali kau gapo dia kecek mengenai ilham ni. Setiap benda yang kita buat kalau mari ilham, tengok. Kalau benda ini ada kebaikan, buat. Dan ulama kata ilham baik di dalam perbuatan baik. Kita dak tengah buat baik. Tiba-tiba mari ilham baik. Ilham baik itu daripada nafsu, ada kata mari daripada syaitan. Kita dak tengah semaya. Tiba-tiba mari kalau aku baca Quran pun. Hok baca Quran tu ilham jahat, bukan ilham baik. Ilham baca Quran pun jahat juga. Ya, dia nak putus ke ibadat kita buat lah ni. Hok depan tu boleh tentu boleh buat lagi. Kadang-kadang kita pun berhenti semaya. Nak baca Quran, orang panggil dah, tak jadi habis. Quran pun tak jadi, semaya pun tak jadi. Sebab tu kalau kita buat mana-mana ibadat, jangan berhenti. Kalau ibadat lain hok kita telitah tu menyebabkan kita berhenti ibadat lah ni. Macam kita duduk tengah ngaji. Kabar-kabar mari ilham atas mana tak tahu. Jadi nak pergi ambil CJ kau. Untuk kerana Allah Taala. Nah, maka tiba-tiba ilham sebaik lagu tu pun kita tak boleh kena ayat air. Hamba duk tengah mengaji, duk tengah zuk, duk tengah nak mandar nak apa. Tiba-tiba nak pergi mengaji lagu tu. Tu setan. Tapi kalau kita tak mengaji tiba-tiba nak apa ilham baik, hak tu ilham baik. Maka ulama bahas panjang lebar lah mengenai ilham. Ilham ni ada 3, ada 4. Ilham rabbani panggil, khatir rabbani, khatir syaitani, khatir nafsani. Atau khatir gapo dia? Khatir malaki. Khatir malaki. Khatir Tuhan ni lintas hak Tuhan mari, ilham mari Tuhan, tak boleh nak tahan. Akan berlaku. Kedua, ilham ataupun khatir mari daripada malaikat. Maka hak ni akan kuat kalau kita rajin zikir. Rajin zikir, ilham ni akan banyak mari. Ataupun kita buat ibadat, maka ilham ni akan banyak mari pada malaikat. Lintas hak mari pada Tuhan, ilham Tuhan tak cara. Ada gapo dia ikut dia. Kalau hak mari pada malaikat, ia perlu support daripada zikir ataupun ibadat. Khatir, ilham daripada syaitan pula buat jahat. Buat jahat kakak apa dia curi, puas curi, ikut lamun nak zina, kau minum arak, antu khatir syaitan ni. Nak kenal. Khatir syaitan ni
dia akan jadi lemah, tak akan mari kalau kita rajin zikir. Kalau rajin zikir, dia akan lari. Tak ada khotir nak jahat. Keempatnya khotir nafsani, khotir nafsu. Apa dia khotir nafsu? Buat maksiat yang sama. Esok buat khotir dulu. Dia tak minat benda lain. Buat nafsu sesuatu. Ini khotir nafsu. Maka dia akan lemah dengan ingat mati. Kaya buat goni ke mati. Sudah. Berhenti selalu. Moyo zikir pergi sebih tak ada gapo-gapo ni. Maka nak tahu tu panggil khatir ilha syaitan. Khatir nafsu kita. Jadi jahat ni tak semuanya daripada syaitan berlaku. Kita jahat pada syaitan lagi. Syaitan ni ulama kata yang nak caralah ke dia nya, cara diri kita. Tu tugas dia dah, syaitan. Tak ada tugas kebaikan, dia tugas buat jahat. Maka seolah-olah kanan dengan kiri. Kita tak seperti jalan ni ada kanan. Apa jalan ni ada sebelah ni ada kiri. Ikut dia lah jalan lah ni kita jalan ikut mana. Duk atas rel betul. Kau bahaya ikut jalan kiri tu. Hak tu lah ni. Maka syaitan ni ujian kepada kita. Nah. Maka dengan syaitan ni lah kita boleh naik martabat. Ilmu fardu ain ni belajar siapa cukup. Setara mana yang dikatakan cukup tu ustaz terima kasih. Mari pondok. Hamba nak syarah panjang tiap-tiap kali. Hamba nak syarah. Fardu ain ni mari duk ngaji pondok. Nah. Ikutlah nak ngaji di masjid. Ngaji akidah biar betul. Ibadat biar betul, hati, cuci hati dengan betul. Tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ada orang kata Wahabi tak bahaya. Tapi bagus. Moga sek dia ajak masyarakat ikut Quran. Ikut Nabi. Ikut hadis sahih. Baiklah dia nya. Ikut Al-Quran ko. Nak tanya, betul ke tak ikut Al-Quran? Betul ke tak dia ikut Nabi? Betul ke tak dia ikut hadis sahih? Sebab amalan-amalan kita Ahlussunnah wal Jamaah ikut Quran, ikut hadis juga. Kau dia saja ya. Kita buat mari hadis. Dia tak percaya juga. Tak boleh juga. Dia ada kata tawasul jadi syirik. Kita buat mari ayat Quran. Tak percaya juga. Nipu ya ni. Kata-kata gimmick saja, promo saja ya. Barang nak pro saja nak tunjuk kata dia tu betul. Saya ikut Quran. Tapi dok ajar masyarakat jangan tawasul. Dia ada ajar kata doa tak sapa, tahlil tak sapa. Kita mari ayat Quran. Senyap pula dalil pada Al-Quran. Dah bukan maksud dia lagu ni. Patut awak nak ikut Quran kata ikut Quran. Dia kata ikut hadis, kita buat mari hadis. Sedekah tak sapa, kita buat mari hadis. Hadis sahih pun. Patut dah nak ikut siapa sebenarnya? Tipu ni jalan ni. Kakak bapak dia kau tak tahu ni. Jadi jangan tertipu dengan dia kata nak ikut Quran, ikut hadis, ikut Nabi. Itu adalah penipuan semata-mata. Sebab kita buat mari Quran, hok dia baca juga. Tak percaya. Buat mari hadis, hok dia baca Bukhari Muslim juga. Tak percaya. Patut hok mana? Hok sahih. Kalau hok hak doa lebih boleh kira lagi. Jadi tipu ni, dia nak nipu masyarakat, nak kata dia tu betul. Nak buka mazhab yang kelima. Mazhab ni ada 4 ya. Macam-macam manusia. Puas nak hidup dah kali. Ustaz, saya nak tanya macam mana kedudukan Tok Khatib apabila duduk antara dua khutbah. Pandai hadirin atau mengiring? Pandai hadirin. Duduk gitulah. Apa mengiring pula ya? Pelik juga. Ya dah lepas pada semaya saja. Banyak riwayat Nabi lepas pada semaya. Lepas pada semaya, lepas pada wisalat Assalamualaikum duduk lagu mana? Pendapat muktamadnya beri bahu kanan kepada makmum. Paling gini. Miring. Kiri ke kiblat. So, pendapat. Doa pun doa gitu juga. Doa pun nyengging gitu juga. Ada pendapat kata tak menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Zikir tak paling kepada. Pendapat ketiga menghadap makmum. Nabi buat berlaku ni. Lepas pada semaya Nabi menghadap makmum doa. Gini macam ginilah dia menghadap makmum doa. Jadi boleh berlaku. Ada kata macam wirid keperluan masa baca doa menghadap makmum boleh berlaku. Jangan klik rumah sudah. Tak berzikir lepas pada semaya. Kata Nabi tak buat. Ni pun kau juga Wahabi. Hamba pernah pergi semaya ada satu masjid tempat ngaji lah. Ngapuk macam ganah dah. Pertama maya Zuhur. Tu imam muda lagi. Kali suara sedap pakai tracksuit. Nah lidah mau pakai tracksuit. Pakai baju nak pergi sokeh. Tak pakai piyah. Sudah. Benda tu tak batas maya, tapi kita tengok berkali tepat dia ada buat program sokeh hari ni berkali. Maka tu imam gitu standard lah. Mungkin dia pernah.
Maya Zuhur tak nampak tak dengar ke apa. Lepas ada assalamualaikum tu tunggu bangun caca. Nak pergi tandah kali dia referee kali nak pergi siut sunat. Pergi duduk belakang duduk menu main set. Tak zikir tak bergapo subhanallah. Nah, supaya sahabat buat kerja lagu tu. Kalau orang lagu tu zaman Sayyidina Umar ikut. Orang lepas maya kalau bangun tak zikir, tak berdoa, Sayyidina Umar ikut dia. Ambil kau ayu water. Mu tak ada hajat kau dengan Tuhan. Mu ingat mu penuh dah je kok gapo. Nah. Orang lain ni malah berzikir siapa peringkat tu. Yakin budak baru ngaji gapo dia siratal labi baru. Yakin buat kerja depan tu. Orang tua penuh benar. Bangun caca gitu yakin dengan pendirian dia. Siapa dia ajar lawan lagu tu? Wahabi ajar lawan ulama. Lawan orang alim, lawan imam mazhab. Apabila kita lawan dia, marah. Tak hormat kepada ahli ilmu. Dia tak hormat pada Imam Ghazali. Lama mana dah dia kata ke Imam Ghazali? Kata kok dia kok kata kok MPSD kok. Jadi ni marah selalu, nyetok selalu. Perangai huduh kok dia. Nah. Amul-amul tak kata. Amul bukan niat nak kata gapo dia saja ya, nak wi penerangan nah. Tak marah. Apa kita saling tegur menegur. Kadang-kadang bahasa halus tak faham, bahasa kasar kita pun. Nah. Sopo gapo dia ikutlah buat gapo-gapo dia pun. Ustaz minta ijazah ilmu nak jinak ke binatang buah. Sopo rimah, gajah, boyo. Pelik sungguh. Apalah binatang tu biar ya ganah lah. Memang spesies dia kena ganah. Tak boleh lah lembut-lembut pakai lecu ke. Tak boleh. Memang spesies tak kena kalau dia lembut. Rimah nak lembut. Tak boleh. Bukan bahasa dia. Gajah tak boleh. Dia kena hidup dia lagu tu. Nyanyi dia lepas ni kena bully lah dia. Kalau kita baca kok rimah tu jadi lembut habislah. Seloklah dia masuk dalam hutan. Engkau sesek ganah saja seloklah dia. Jadi sajaklah dia. Gajah pun. Maka jangan duk ganggulah kehidupan normal kehidupan dia. Cuma minta doa selamat supaya tak diganggu oleh binatang lagu tu. Jangan ubah kehidupan dia. Cuma doa selamat gitu. Nak suruh jadi lembut pula pelik sungguh. Jadi minta doa selamat, baca ayat kursi. Orang zaman dulu nak masuk dalam hutan tembok. Dem kalau buat bedil. Lepas tu jangan sebut nama dia. Sebab dia ni ada tak tahu yang leh kau gapo dia. Kita duk kecek jauh kawan-kawan mari dia. Jangan duk kecek nama dia. Lepas tu niat pertama-tama ni penting dalam hutan. Kita nak cari gapo dalam hutan. Kita cari nak pergi cari ikutlah nak pergi jalan. Sebut nak pergi jalan. Sebut dari hati kita saya nak pergi jalan. Jangan sebut nak pergi jalan ke jumpa rimah. Jangan sebut kata itu. Macam doa juga kita nak seolah nak jumpa dengan dia. Aurat lelaki pakai ketat berdosa ke tak? Dalam mazhab kita makruh orang lelaki pakai ketat. Tetapi kalau ketat pelik. Nampak? Ya ada ketat standard, ada ketat pelik. Jadi nampak betul apa sengelingnya awak licing. Lepas tu awak belala gajuh 20 gapo dia macam-macam. Hak tu jadi kau pelik pula. Siap macam-macam pula jadi betul. Itu jadi haram dah tu. Tapi kalau pakai baju seluar biasa ketat-ketat sikit makruh dalam mazhab kita. Itu haram dah keluar ketat. Ni seluar adalah ketat. Tanya akak lagu ni habis nampak pusat. Pakai sikit apa acak. Tanya rokok Allah habis nampak luruh ni. Jadi pelik-pelik. Jadi setel habis. Lepas tu tak boleh pakai seluar lagu tu. Seluar ketat yang cukup syarat molek lah tutup aurat. Baru boleh. Kalau tak cukup syarat jadi kau berdosa juga. Amal gapo untuk mengeratkan hubungan suami isteri yang semakin renggang. Lah ni kita tak tahu apa yang renggang. Maka jawapan ni menurut soalan. Tapi hamba tak tahu, dia tak ayat apa yang renggang. Tok laki dia sepak dia ko. Dia tak dengar kata tok laki dia ko. Jadi hamba tak ada pedoh, hamba wi ayat. Kalau tok laki duduk sepak bini semacam, kalau bini duk kurang hajar, duk lawan semacam, nak piti semacam, fikir nak senang semacam, tak si duduk bersama dengan tok laki, susah sama susah. Lepas tu tak baca ayat pun tak ada apa. Jadi renggang ni kena orang jawapan. Jadi soalan terlalu umum. Kita tak boleh nak jawab lah. Hukumu ala syai'in far'un an tasawwuri. Kalau tidak jadi tak tepat lah hamba pun. Antara amalan supaya hubungan tidak renggang lah. Sebelum naik masuk dalam rumah, baca ayat kursi, qul Allah 3 kali. Bolehkah suami bersalah dengan ibu kepada ibu mertua? Tok tua kita, mak dia. Boleh. Boleh. Mak pada tok tua kita. Tok tua tu memang boleh salah dah. Mak dia boleh. Mak dia boleh. Mak dia boleh juga.
Apa hukum mengubat alternatif secara live ataupun online? Harus hukum dia kerana masuk dalam kategori cara perubatan. Ikutlah nak buat lagu mana. Nak ikat di kaki burung kau. Ikutlah cara perubatan macam-macam dah ni. Kita orang kafir buat pelik-pelik kita percaya. Apa orang Islam buat nampak pelik sikit kita tak percaya. Orang kafir ni masuk cocok obat berapa dia tak tahu. Pada kita percaya. Lepas tu kita masuk duduk kelekah pukul gambar. Tak tahu alik dia jatuh. Masuk kamera. Kita percaya nampak macam pelik lah. Guna alat-alat gitu. Tapi kalau pok kita pop kok lah sikit. Setan iblis berlaku. Pasal kalau mereka buat kita percaya pula pelik sungguh. Jadi benda-benda ni masuk dalam kategori cara dalam merawat live ke online. Boleh, tak ada masalah gapo. Demo nak percaya, demo tak percaya terpulang kepada demo. Ingat ilmu Tuhan ni banyak. Jangan sombong sangat dengan ilmu kita yang sedikit. Mungkin ilmu itu menyebabkan kita jauh dengan Tuhan, tak tahu. Sebab tu Tuhan tak wi ilmu banyak kita. Sebab bui sikit pun sombong, telajak dah. Baik tak payah wi ilmu pada orang lagu ni. Sebab tu Wahabi tak meningkat ilmu dia. Kerana dia terlalu sombong dengan ilmu dia yang sedikit. Duk rasa ilmu dia banyak. Pelik sungguh. Ilmu kat Tuhan kata aku banyak lagi ilmu dia. Tak usah terima. Ilmu aku juga ni. Ilmu perubatan ilmu aku juga. Kau mari daripada setan, mari daripada gapo? Sikit-sikit setan apa cakap? Ingat setan ni pandai sangat. Ustaz ada. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.